Selamat sejahtera dan salam keluarga Malaysia saya ucapkan kepada penonton sekalian. Saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan analisis keutuhan wacana dalam jurnal. Ahli kumpulan saya terdiri daripada Amiratur Atirah binti Muhammad Rosli, Nur Amila Liana binti Sugifli dan saya sendiri Gan Mei Yi. Baiklah, sekarang izinkan saya untuk menceritakan serba sedikit berkaitan keutuhan wacana. Wacana yang baik adalah merujuk kepada bentuk penulisan yang mempunyai dua ciri utama, iaitu kesatuan dan pertautan. Apa yang dimaksudkan dengan kedua-dua ciri utama tersebut? Kesatuan ialah unsur dalam wacana yang mempunyai hubungan idea dengan tajuk atau judul. Manakala pertautan pula merujuk kepada hubungan antara unsur-unsur bahasa seperti kata hubung, penanda wacana, kata rujuk dan sebagainya yang berfungsi sebagai penyambung bahagian-bahagian dalam wacana yang juga menjadikan wacana tersebut wacana yang utuh. Tahukah penonton sekalian bahawa wacana terletak pada tingkat tertinggi dalam hierarki bahasa, iaitu hadir selepas ayat. Dalam sesebuah wacana, perkaitan antara unit-unit bahasa atau unsur-unsur seperti kata, frasa, klausa dan ayat disusun dan dijalinkan dengan sempurna sehingga memperlihatkan hubungan dan perkembangan fikiran yang berkesinambungan dapat melahirkan kesatuan fikiran yang utuh. Wacana yang baik dikenali sebagai keutuhan wacana. Ia terhasil apabila wujudnya susunan yang teratur dan berturutan dalam sesuatu wacana. Keutuhan wacana boleh dinilai dengan melihat wujudnya hubungan-hubungan dari aspek semantik, leksikal, gramatikal atau tata bahasa dan fonologi. Baiklah, sekian sahaja pengenalan tentang keutuhan wacana. Seterusnya saya ingin menjemput saudari Amira untuk memberi penerangan berkaitan aspek kohesi dan koheren. Dipersilakan saudari. Terima kasih moderator. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang aspek kohesi. Kohesi merupakan hubungan atau jalinan yang erat antara kata, frasa dan ayat untuk menghasilkan wacana yang utuh. Kohesi ialah kaitan dan perkaitan yang wujud di dalam teks. Lazimnya, kohesi wujud melalui susunan ayat dan perenggan yang saling bertaut untuk mewujudkan kohesi di antara maklumat lama dengan maklumat baharu. Oleh itu, kohesi memainkan peranan penting sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman pembaca tentang idea-idea yang diutarakan. Kohesi juga merupakan organisasi sintaktik, iaitu cara ayat-ayat digunakan bagi menghasilkan wacana yang baik. Secara umumnya, terdapat beberapa ciri-ciri penulisan kohesi seperti mempunyai pelbagai struktur ayat, menggunakan tanda baca yang betul, mempunyai perenggan yang baik, penggunaan kata hubung yang tepat dan peralihan antara perenggan dengan bahagian-bahagian adalah tepat. Kohesi terbahagi kepada dua bahagian, iaitu kohesi gramatikal penggantian dan kohesi gramatikal pengguguran. Contoh kohesi gramatikal penggantian yang saya ketemui dalam jurnal yang saya kaji ialah apabila murid-murid dapat menguasai kemahiran membaca dan menulis peringkat kedua, mereka akan didedahkan kepada peringkat ketiga. Pada peringkat ketiga, mereka akan didedahkan dengan singkatan bagi mewakili suku kata tertentu atau pemendekan pada perkataan-perkataan tertentu dengan cara meluas. Kohesi gramatikal penggantian ini berlaku apabila perkataan murid-murid buta digantikan dengan kata mereka tanpa mengubah idea dan makna dalam ayat tersebut. Bagi contoh, kohesi gramatikal pengguguran pula adalah semasa berada di alam persekolahan, penguasaan kemahiran membaca dan menulis
sangat penting kepada murid-murid buta kerana kemahiran tersebut akan menentukan pencapaian akademik mereka. Frasa kemahiran membaca dan menulis tidak diulang semasa penerangan dan digantikan dengan frasa kemahiran tersebut. Namun begitu, ayat ini masih dapat difahami tujuan dan maknanya. Seterusnya adalah aspek koheren. Koheren merupakan kesinambungan idea yang terdapat dalam sesuatu wacana sehingga menjadikan teks itu bermakna. Koheren juga adalah kesepaduan antara satu bahagian dengan bahagian yang lain sehingga ayat-ayat itu memiliki kesatuan makna yang utuh. Koheren juga adalah hasil tafsiran makna teks dan bergantung kepada hubungan antara pembaca dengan teks. Terdapat 4 cara bagi mencapai koheren. Yang pertama, mengulang kata nama utama. Yang kedua, menggunakan kata nama yang konsisten. Yang ketiga, menggunakan isyarat peralihan untuk menghubungkan idea. Dan yang terakhir, menyusun idea mengikut susunan logik. Dalam penulisan koheren, idea-idea dihuraikan dengan jelas dan urutan logik serta disokong oleh bukti dan contoh. Antara contoh yang berjaya saya ketemui dalam jurnal yang saya kaji adalah huruf Braille telah banyak membantu dan memberi sumbangan kepada kejayaan orang-orang buta. Tanpa huruf timbul ini, orang buta mungkin mengalami kesukaran untuk menguasai kemahiran membaca dan menulis. Melalui kemahiran tersebut, membolehkan mereka memperolehi ilmu pengetahuan dan menikmati pendidikan ke peringkat pengajian tertinggi. Bagi topik wacana pula adalah wacana berasal daripada perkataan bahasa Jawa iaitu wocono. Wocono pula berasal daripada perkataan woco yang bermaksud baca. Menurut Asma Haji Omar 1986, wacana adalah keseluruhan kelahiran bahasa oleh penutur atau penulis iaitu penglahiran sistem bahasa dan unsur-unsur luar pada sistem bahasa yang menyumbang ke arah menjadikan pertuturan atau tulisan itu sebagai yang bermakna dalam berkomunikasi. Kamus Dewan edisi keempat juga mendefinisikan wacana kepada keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan, ucapan, pertuturan dan percakapan. Terima kasih Saudari Amira. Tanpa melengahkan masa lagi, kita akan teruskan dengan pembentangan dengan menerangkan berkaitan aspek-aspek dalam keutuhan wacana. Antaranya termasuklah aspek leksika yang berdasarkan pemilihan dan penggunaan perkataan yang sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Leksika ialah kata, kosakata, diksi, perbendaharaan kata sesuatu bahasa. Kata dalam suatu bahasa mempunyai makna atau senarai makna yang tidak disyaratkan oleh struktur sintaksis. Dengan kata lain, leksikal ialah kata yang telah mempunyai makna yang diberikan dalam kamus. Selain itu, leksikal juga merupakan kata yang bebas daripada sistem tata bahasa normatif dan mempunyai makna yang tersendiri serta komponen bahasa yang memuatkan segala informasi tentang makna dan pemakaian kata dalam bahasa. Makna leksikal juga merupakan makna yang bertepatan dengan perkara yang tertulis dan yang kita lihat. Makna denotatif atau tersurat dan makna umum atau makna kamus. Di samping itu, leksika juga merupakan satu subbidang linguistik yang merujuk kepada kajian tentang apa yang ditunjukkan atau apa yang dimaksudkan oleh sesuatu perkataan dalam sesuatu bahasa. Dalam semantik leksikal atau makna leksikal, makna bagi perkataan boleh diberikan dengan meninjau perhubungan antara unsur-unsur yang membentuk struktur makna bagi sesuatu perkataan. Aspek leksikal terbahagi kepada pengulangan kata, antonim, sinonim, hiponim dan homonim.
Bagi aspek pengulangan kata, ia merujuk kepada pengulangan unsur atau kata yang sama. Dengan kata lain, setiap perkataan diulang secara penuh tanpa melakukan sebarang perubahan. Terdapat dua contoh yang diberikan iaitu ayah sangat menyayangi emak, kami juga menyayanginya, dan semalam dia telah menelaah pelajaran, hari ini dia menelaah lagi. Nampaknya dia memang seorang yang rajin menelaah. Dalam ayat pertama, perkataan menyayangi muncul sebanyak 2 kali. Sementara itu, dalam ayat kedua, perkataan menelaah berulang sebanyak 3 kali. Seterusnya ialah contoh ayat dalam jernal yang mengaplikasikan aspek pengulangan kata. Contoh yang diberikan ialah sekolah pertama didirikan di Melaka dalam tahun sekitar 1920-an. Ini diikuti oleh penubuhan sekolah Bali St. Nicholas di Pulau Pinang dan seterusnya penubuhan sekolah pondok di Skudai, Johor Bahru. Seperti mana yang kita dapat lihat, perkataan sekolah mengalami pengulangan sebanyak 3 kali. Aspek yang berikutnya ialah aspek antonim yang merupakan makna perkataan atau kata-kata yang mempunyai makna yang tidak sama. Secara umumnya, antonim disebut sebagai perkataan berlawanan. Misalnya sejuk lawannya panas, baik lawannya jahat, cantik lawannya hodoh, tinggi lawannya rendah, miskin lawannya kaya dan sebagainya. Namun tidak semua perkataan mempunyai pertentangan makna satu lawan satu seperti contoh berikut. Oleh itu, kata nafi tidak kadangkala digunakan bagi menunjukkan pertentangan makna. Misalnya perkataan lena lawannya tidak lena ataupun mati bermaksud tidak hidup. Bagi contoh ayat dalam jernal yang mengaplikasikan aspek antonim ialah susunan sel Braille ialah 2 titik daripada kiri ke kanan dan 3 titik dari atas ke bawah. Seperti mana yang kita dapat lihat, perkataan kiri mempunyai maksud yang berlawanan dengan perkataan kanan dan perkataan atas pula merupakan antonim kepada perkataan bawah. Aspek yang seterusnya ialah aspek sinonim yang membawa maksud perkataan yang berlainan bentuk, ejaan atau bunyi tetapi mempunyai makna yang sama atau hampir sama. Walau bagaimanapun, tidak semestinya ada perkataan-perkataan yang mempunyai makna yang sama secara keseluruhannya. Contoh ayat yang mengaplikasikan aspek sinonim yang terdapat dalam jernal ialah seseorang itu akan dikategorikan sebagai buta atau rabun apabila mendapat pengesahan daripada doktor pakar mata. Perkataan buta dan rabun yang telah ditebalkan membawa maksud yang hampir sama iaitu penglihatan yang kabur. Aspek yang turut tergolong dalam keutuhan leksika ialah aspek hiponim yang merujuk kepada kata yang maknanya terangkum dalam makna kata yang lain. Sebagai contohnya, melur, mawar, melati merupakan hiponim kepada bunga. Manakala jati, ara, kasia merupakan hiponim kepada pokok berkayu keras yang dapat dijumpai di hutan hujan tropika. Secara umumnya, hiponim merupakan kata umum yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan kata-kata yang lebih khusus atau dalam erti kata yang lain ialah kata umum yang mempunyai lingkungan atau anggota terdiri daripada kata yang khusus. Contoh ayat dalam jernal yang dapat dikesan menggunakan aspek hiponim ialah huruf Braille yang boleh ditaip dalam semua bahasa dunia telah memberi sumbangan yang tidak ternilai kepada kejayaan orang buta dalam bidang-bidang profesional seperti guaman, pensyarah, ahli akademik, pemuzik dan lain-lain. Contoh-contoh bidang pekerjaan yang telah ditebalkan adalah tersenarai dalam bidang profesional. Aspek yang seterusnya ialah aspek homonim yang merujuk kepada 2 kata atau lebih yang mempunyai sama ada bunyi atau ejaan yang sama tetapi berlainan makna. Sebagai contoh, perkataan kepala yang membawa maksud ketua tidak sama maknanya dengan kepala kereta api, kepala manusia dan kepala surat. Contoh yang pertama, kesusahan yang dialaminya dalam mendapat pendidikan menimbulkan minat dan usaha untuk mereka mencipta satu sistem penulisan khas untuk orang buta. Perkataan mereka boleh berfungsi sebagai kata ganti nama diri ketiga dan juga boleh membawa maksud perbuatan membuat rekaan. Dalam ayat ini, mereka berfungsi sebagai perbuatan. Keutuhan wacana seterusnya memperlihatkan hubungan berdasarkan binaan tata bahasanya. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi pertautan tata bahasa dalam sesebuah wacana yang utuh, iaitu kata rujuk.
Ianya boleh disamakan dengan kata ganti nama dalam bahasa Melayu kerana fungsinya yang menjadi rujukan dalam pembinaan sesebuah wacana. Penggunaan kata ini akan menyebabkan makna yang cuba dimaksudkan lebih tepat dan menjadikan wacana itu sendiri lebih rapi dan utuh. Dan yang seterusnya, yang kedua ialah peleburan atau pelenyapan dan penggantian. Ini merupakan satu proses apabila perkataan yang sama tidak diulang dalam ayat yang sama, walhal biasanya ia akan diulang. Proses ini akan menjadikan sesebuah wacana yang dipersembahkan itu lebih utuh dan jelas. Yang ketiga ialah kata hubung. Kata penghubung digunakan dapat memperlihatkan pertalian dan pertautan antara ayat-ayat atau perenggan-perenggan dalam wacana dan menjadikan wacana tersebut bermakna dan utuh. Contoh pertama dalam jernal ialah perkembangan teknologi semasa memperlihatkan bahawa kanak-kanak buta sama ada semenjak lahir atau sesudah lahir akan didedahkan dengan penggunaan braille apabila mereka memasuki alam persekolahan. Baiklah, seterusnya aspek fonologi. Aspek fonologi merupakan kajian tentang fungsi dan pencerakan dalam bunyi yang bermakna yang diungkapkan oleh manusia. Selain itu, ia juga mengenai pola bunyi bahasa, iaitu tentang bunyi-bunyi yang berfungsi dalam suatu bahasa. Dalam pada itu, fonologi juga dapat diterangkan melalui suatu bunyi yang dapat difahami oleh kedua-dua orang yang menuturnya. Baiklah, mari saya kupaskan dengan lebih lanjut apa itu keutuhan fonologi. Hubungan dari aspek keutuhan fonologi boleh dilihat dari segi hentian suara, nada suara dan intonasi suara. Intonasi dapat menimbulkan hubungan semantik di antara bahagian wacana. Seterusnya, intonasi berperanan penting sebagai penanda dan pemisah frasa dan pembeza struktur ayat. Dan pada itu juga, hubungan wacana dari aspek fonologi berdasarkan hentian, intonasi atau nada suara. Seterusnya, unsur-unsur tersebut dapat membezakan suatu wacana. Contohnya, hubungan antara ayat penyata. Contoh ayat, Anis sudah makan. Yang kedua, Anis sudah makan. Maksudnya kalau Anis sudah makan, itu merupakan ayat tanya. Tapi kalau Anis sudah makan, maksudnya itu ayat penyata. Perbezaan antara kedua-duanya wujud melalui nada suara semasa penutur menuturkannya. Macam cara saya tuturkan tadi, ada dua nada yang berbeza, iaitu ayat dari segi ayat tanya dengan ayat penyata. Unsur-unsur paralinguistik juga membantu pemahaman tentang sesuatu wacana. Dalam wacana tulisan, unsur-unsur paralinguistik ini ialah alat-alat yang digunakan untuk memperjelaskan persembahan wacana. Dalam wacana tulisan, alat-alat tersebut ialah tanda baca seperti noktah, koma, tanda soal, titik bertindih dan sebagainya. Dalam wacana lisan pula, seperti ekspresi wajah, iaitu keadaan air muka, serta gerakan tangan dan badan merupakan alat-alat untuk membantu memahami ujaran. Baiklah, dalam lampiran ini telah saya tandakan keutuhan fonologi, iaitu unsur-unsur paralinguistik, iaitu koma dan noktah. Kalau kita tengok dalam perenggan ni, kita akan dapati terdapatnya koma untuk menghubungkaitkan antara satu perkataan dengan perkataan yang lain, dan noktah diletakkan pada akhir ayat tersebut. Baiklah, pada lampiran seterusnya, saya dapati juga terdapatnya keutuhan fonologi, iaitu unsur-unsur paralinguistik seperti koma dan noktah, iaitu koma yang digunakan guaman, pensyarah, penterjemah, ahli akademik, pemuzik. Maksudnya dekat setiap tu dia akan letakkan koma untuk memisahkan antara perkataan-perkataan itu. Dan noktah digunakan untuk mengakhiri ayat tersebut. Baiklah, seterusnya mari kita tengok pula apa itu aspek semantik. Menurut Siti Hajar Abdul Aziz 2009, semantik merupakan kajian bahasa berkenaan dengan aspek makna dalam kata dan ayat. Aspek yang diberi penekanan oleh bidang semantik ialah bentuk linguistik
dan hubungannya dengan rujukan. Semantik juga merujuk kepada aspek makna bahasa. Sejak dahulu lagi, ahli-ahli falsafah memperkatakan tentang makna dalam bahasa. Kini, penutur bahasa dapat memahami ujaran dan menghasilkan pelbagai bentuk kata yang bermakna kepada penutur yang lain. Untuk memahami sesuatu bahasa, pengetahuan berkenaan dengan makna kata dan morfem yang membentuknya serta cara makna kata bergabung menjadi frasa adalah penting. Setelah memahami aspek makna kata dan morfem serta hubungannya dengan frasa, penginterpretasian makna ujaran berdasarkan konteks ayat yang diujarkan adalah perlu untuk memastikan seseorang individu dapat memahami makna ujaran dengan lebih tepat. Semantik juga merupakan sebahagian dari bidang linguistik sama seperti morfologi dan sintaksis. Kajian berkenaan dengan bidang semantik memerlukan data konkret sama seperti bidang morfologi dan sintaksis. Secara tradisional, semantik melibatkan analisis denotatif dan konotatif yang mempunyai berkaitan dengan ayat. Analisis denotatif menganalisis ayat berdasarkan makna leksikal, iaitu makna tersurat ayat tersebut. Berbeza dengan analisis konotatif yang menggunakan makna ayat secara tersurat. Sebagai salah satu komponen unit makna, semantik boleh diperluaskan lagi bagi memperlihat makna pada tahap yang lebih tinggi, iaitu wacana. Semantik juga merupakan bidang kajian tentang aspek makna dalam bidang linguistik. Semantik sebahagian daripada bidang tata bahasa secara khusus, iaitu merujuk kepada kajian yang melibatkan struktur dalam sesuatu bahasa seperti aspek kajian fonetik dan fonologi, morfologi dan sintaksis. Semantik merupakan komponen bahasa yang sukar difahami kerana berkaitan dengan perkara abstrak yang memerlukan. Oleh sebab itu, sehingga kini suatu teori makna dalam bidang linguistik yang bersifat autoritatif serta menyeluruh belum dapat diketengahkan secara mantap. Baiklah, dalam keutuhan semantik terdapatnya hubungan dari segi keutuhan semantik ini, iaitu hubungan ini dapat dilihat dari dua segi, iaitu yang pertama, hubungan semantik di antara bahagian-bahagian wacana, dan yang kedua, hubungan semantik yang dilihat dari segi konteks atau latar wacana. Baiklah, bagi hubungan semantik di antara bahagian wacana ini terbahagi pula kepada 4 hubungan, iaitu hubungan sebab dan akibat, kedua, hubungan sebab dan tujuan, ketiga, hubungan sebab dan hasil, dan yang terakhir, hubungan latar dan kesimpulan. Baiklah, hubungan semantik dari segi konteks atau latar wacana pula terbahagi kepada 3, iaitu pertama, kesatuan tajuk atau topik, kedua, hubungan sosial antara penutur dan pendengar, dan yang terakhir, laras bahasa yang bersesuaian. Baiklah, melalui jurnal yang saya telah pilih, iaitu pada muka surat 30, perenggan kedua, baris ketiga, saya dapati terdapatnya hubungan dari segi keutuhan semantik, iaitu hubungan di antara bahagian-bahagian wacana, yakni hubungan sebab dan hasil. Saya telah berjumpa dengan hubungan semantik sebab dan hasil ni, iaitu sebab ni ialah program integrasi. Hasil daripada program integrasi yang dilakukan ini, bilangan kanak-kanak buta menurun dari setahun ke setahun. Jadi ia merupakan hubungan semantik di antara bahagian-bahagian wacana, yakni hubungan sebab dan hasil. Baiklah, konsep kejelasan yang saya dapati dalam perenggan ini ialah gaya penulisan akademik yang jelas dengan menggunakan kata-kata yang pendek, ringkas dan jitu. Iaitu kalau kita tengok dalam ayat ni kan, terdapat 24 program integrasi. Dalam program ini, murid-murid belajar dalam kelas biasa dengan dibantu oleh guru resos. Maksudnya, perkataan yang digunakan pendek, ringkas dan jitu, iaitu boleh difahami dengan mudah. Baiklah, pada lampiran seterusnya, pada muka surat 30, perenggan kedua dan baris kelima, saya telah dapati hubungan dari segi keutuhan semantik, yakni hubungan semantik di antara bahagian-bahagian wacana, iaitu hubungan sebab dan tujuan. Sebab ni ialah guru resos dilantik. Maksudnya,
Tujuannya bagi membantu dan membimbing murid buta dalam pengajaran dan pembelajaran, terutamanya dalam mendapat bahan-bahan bantuan pembelajaran. Maksudnya, guru resos tu merupakan sebab dan tujuannya bagi membantu dan membimbing murid buta. Baiklah, kejelasan dalam perenggan ini ialah penggunaan tanda wacana, iaitu di samping itu. Ada saya telah gelapkan di situ dengan warna tu. Tu maksudnya penggunaan tanda wacana yang menghubungkan antara ayat pertama dengan ayat kedua. Ini membuktikan kejelasan dalam penulisan. Lantaran itu, isi dalam ayat kedua juga berkait dengan idea utama, yakni ayat pertama dalam perenggan ini. Iaitu idea utama dia ialah sekolah khas untuk murid buta. Maksudnya, ayat selepas dia tu berkait rapat dengan dia. Iaitu, dia menceritakan pasal program ini terdapat 24 program integrasi. Dalam program ini, murid-murid buta belajar dalam kelas biasa dengan dibantu oleh guru resos. Maksudnya dekat situ, dia menerangkan, dia kaitkan dengan sekolah khas untuk murid-murid tadi tu. Baiklah, pada lampiran seterusnya, yakni muka surat 32, perenggan kedua, baris ke-10, saya telah dapati hubungan dari segi keutuhan semantik, iaitu hubungan semantik di antara bahagian-bahagian wacana, yakni hubungan sebab dan akibat. Sebab yang saya dapati dalam ayat ni ialah titik perlu dibentuk dengan jumlah banyak untuk menghasilkan satu-satu perkataan. Akibat daripada ni, alat ini menyusahkan murid dan pembantunya. Maksudnya, disebabkan titik tadi perlu dibentuk dengan jumlah banyak untuk menghasilkan satu-satu perkataan, akan mengakibatkan alat dan akan menyusahkan murid dan pembantunya. Baiklah, ini merupakan rujukan yang kumpulan kami telah ambil untuk menghasilkan tugasan 3 ini. Baiklah, sampai di situ sahaja persembahan kumpulan kami pada hari ini. Semoga penerangan yang kami telah sampaikan dapat membantu para pendengar untuk memahami lagi tentang ciri-ciri keutuhan wacana dalam penulisan akademik. Sekian, terima kasih.